أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعض. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita menghadirkan diri di dalam majlis ilmu ini. Pada pertemuan yang lepas kita telah membaca beberapa perkara yang berkaitan dengan rukun-rukun iman yang ada 6. Hari ini kita nak masuk bab yang ke-12, hidup dan iman. Bagaimana hubungan kepercayaan kita dengan rukun iman tadi yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik dari segi tindakan maupun dengan ataupun dengan cara berfikir kita. Jadi dia kata kita telah membicarakan rukun-rukun iman. Berpandukan rukun inilah, maka kita sebagai Muslim mesti membina sikap dan pandangan hidup kita dalam apa-apa jua perkara dan masalah serta persoalan yang kita tempuh. Jadi rukun iman yang kita percaya itu bukan sekadar untuk dipercayakan saja, bukan. Tetapi rukun iman itu menjadi asas yang akan menentukan sikap kita, pandangan kita dalam hidup ini. Secara ringkas, sikap kita, pandangan kita perlulah sesuai dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Nabi terima wahyu. Mesti sesuai. Itu tujuan rukun iman tadi. Bukan sekadar percaya, tetapi dia membentuk cara berfikir kita, dia menjadi panduan cara hidup kita supaya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Tak kiralah apa bidang pun yang kita ceburi. Dengan panduan-panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, kita dapat membina sikap dan kepercayaan yang berasaskan rukun-rukun iman tersebut. Barulah hidup kita ni dengan agama ada hubungan yang erat. Tidak ada dalam kehidupan kita ni satu skop kehidupan kita yang berpisah daripada agama. Itu tak boleh. Apa pun keadaan kita, di mana pun keadaan kita, mesti ada hubungan dengan agama. Barulah orang ini dipanggil orang yang beragama. Bukan agama ini hanya ketika menunaikan solat, ketika bulan Ramadan. Bukan. Baik, bagaimana sikap dan pendirian kita terhadap manusia? Sikap dan pendirian terhadap manusia. Manusia ni siapa? Berdasarkan rukun iman yang kita pelajari ni, jadi manusia ni siapa? Yang ramai-ramai yang kita jumpa ni siapa? Dan kita ni siapa? Maka dia nak cerita. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dijadikan dengan seelok-elok kejadian dan dilengkapkan dengan akal fikiran. Manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjalankan tugas sebagai khalifah, iaitu tugas membina
dan memakmurkan bumi, menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, kebaikan dan keamanan, mencegah daripada berlakunya kerosakan, kekejian, kebinasaan terhadap alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali kita kena kenal, kita ni siapa manusia ni? Manusia ini ialah makhluk Allah. Apa tujuan? Dan manusia ini diberi kelebihan ada akal fikiran, kan, berbanding makhluk-makhluk yang lain. Ada nafsu dan ada akal fikiran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan tugas kepada manusia untuk menjadi khalifah. Apa benda khalifah ni? Iaitu tugas untuk memakmur dan membina dunia ini. Memakmurkan dunia, membina dunia ini. Nak bina dunia berdasarkan apa? Berdasarkan akal fikiran semata-mata? Berdasarkan kehendak kumpulan? Bukan. Allah perintahkan supaya manusia ini bertugas menjadi khalifah untuk membina dan memakmurkan bumi, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ni untuk apa? Untuk menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Membina kesejahteraan, memberi keadilan kepada sama ada kepada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Memikirkan kesejahteraan bagi golongan ramai, bukan memikirkan kepentingan diri ataupun kumpulan-kumpulan tertentu, bukan. Sebab khalifah ni dia mengambil berat tentang orang lain, sehingga sanggup kadang-kala mengorbankan kepentingan diri sendiri dan untuk membina kebaikan dan juga keamanan. Dalam masa yang sama, khalifah yang diberi amanah untuk memerintah ini perlulah mencegah daripada segala jenis kerosakan, kebinasaan terhadap alam ciptaan ini. Makna khalifah ini ada kerja tugas yang besar, membina segala perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan mencegah segala perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada golongan ramai. Itu tugas. Seperti mana firman Allah Ta'ala, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Artinya, sesungguhnya kami, iaitu Allah, telah bentangkan tanggungjawab amanah kami, iaitu amanah untuk menjadi khalifah ini. Kami bentangkan kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka enggan memikulnya. Mereka enggan, tak sanggup. Langit, bumi, gunung ganang tidak sanggup memikulnya. Dan bimbang tidak dapat menyempurnakan amanah tersebut. Dan pada ketika itu, manusia dengan persediaan yang ada padanya, iaitu diberi akal dan sebagainya, sanggup memikul amanah itu. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Jadi amanah itu ialah membina dunia ini supaya membawa kebaikan dan kesejahteraan, dan dalam masa yang sama mencegah pelbagai perkara yang boleh mendatangkan kerosakan dan kebinasaan dan juga mudarat kepada manusia ramai. Itu tanggungjawab. Tanggungjawab manusia ni. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia untuk beribadat kepadanya. Ini yang kedua pula. Tadi menjadi khalifah. Bukan semua orang jadi khalifah dah. Orang tertentu je lah yang dilantik menjadi pemimpin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia untuk beribadat kepadanya. Kerana itu, manusia hendaklah mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa takut dan mengingati Allah pada setiap masa.
Jadi dari segi ibadat, kita kena beribadat kepada Allah. Apa artinya? Tunduk dan patuh. Ibadat mana? Tunduk dan patuh. Maka ibadat yang kita perlu lakukan ialah ibadat pada semua bidang kehidupan kita. Tak boleh kita pilih-pilih. Ini kita suka, ibadat ni, perintah ni kita suka, perintah tu kita tak suka. Dia tidak sempurna. Bila kita kata manusia ini dijadikan antara tujuannya ialah untuk beribadat, maka kita perlulah mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sentiasa dalam keadaan takut melanggar perintah Allah dan dalam keadaan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepadaku. Ini menyembah atau beribadah kepadaku. Itu antara tujuan utama manusia diciptakan, iaitu menyembah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua perkara, kita tak boleh pilih ikut suka kita. Manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Kerana itu, manusia hendaklah sentiasa berusaha menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala daripada perkara yang berkaitan dengan urusan peribadatan untuk kepentingan keluarga, masyarakat dan juga negara. Jadi bila kita kata kita ni hamba Allah, kita bukan rakan kongsi. Bukan rakan kongsi Allah. Rakan kongsi boleh A bagi pendapat, rakan kongsi yang lain B canggah pendapat tu, saya tak setuju. Boleh. Tak? Kita bukan pekerja kepada Allah. Makna pekerja ikut suka kita lah. Kalau kita nak kerja, kita kerja. Kalau tak nak kerja, kita letak jawatan. Bukan. Kita ialah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik ini. Hamba ini kena patuh seluruhnya secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang Allah perintah, itulah yang perlu kita junjung dan kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Kalau perintah Allah itu belum lagi dilaksanakan, tidak mampu lagi dilaksanakan, menjadi tanggungjawab kepada setiap Muslim untuk berusaha agar perintah Allah itu dapat kita laksanakan dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita ini, agar hidup kita ini lengkap dalam semua aspek kehidupan kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kata kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak mencabar Allah Subhanahu wa taala dengan sifat angkuh dan sombong dan mengatakan bahawa hukum Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai. Sebaliknya, undang-undang dan peraturan ciptaan manusia sendiri mereka anggap lebih sesuai dan sebagainya yang melanggar batas kebenaran. Jadi bila kita kata kita ni hamba, jangan sekali-kali kita mencabar perintah dan hukum hakam Allah. Ini logik lah, benda ni logik. Senang je faham ni. Bukan susah pun. Bila kita kata kita hamba Allah, maka kita jangan sombong. Sebab kita diciptakan oleh Allah. Semua nikmat yang ada pada kita ni semuanya datang daripada Allah. Kita tidak mampu melakukan sesuatu melainkan dengan pertolongan Allah. Allah bagi kita semua nikmat, Allah bagi kita semua jenis kebaikan. Allah bagi kita peluang untuk hidup. Tiba-tiba perintah Allah itu kita lawan. Mana ini tak sesuai. Agak-agak tuan-tuan macam mana? Allah perintahkan dengan suatu perintah, tiba-tiba ada manusia yang sombong dengan perintah Allah, dengan berani mengatakan hukum hakam Allah ini tak sesuai untuk kita laksanakan. Dia menganggap hukum Allah Ta'ala ini tidak membawa keadilan. Siapa kamu?
Pasal tu bila ada orang, kita sebagai seorang Muslim, kalau kita kata kita nak kepada hukum apa, sudah tentulah seorang Muslim yang beriman, dia akan kata kita nak ikut apa yang Allah perintahkan. Sebab apa kamu pilih hukum yang Allah perintahkan? Sebab saya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan semua yang ada di alam ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Dan jangan kita sekali-kali mencabar hukum Allah dan jangan sekali-kali kita menganggap ada hukum lain yang lebih adil, yang lebih sesuai untuk kita amalkan selain daripada hukum Allah. Hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini bukanlah ada banyak sangat pun. Allah tetapkan perkara-perkara yang tidak mampu untuk dipikir oleh manusia. Allah tetapkan perkara-perkara yang tidak mampu untuk difikir oleh manusia. Kenapa Allah tahu pula mana yang mampu difikirkan, mana yang tak mampu difikirkan? Kerana Allah yang mencipta manusia tu. Allah yang beri akal kepada manusia tu. Allah lah yang mengetahui kemampuan akal itu setakat mana. Dengan rahmat belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetapkan hukum-hukum tertentu yang tidak mampu untuk difikir oleh manusia. Agar hukum itu dilaksanakan untuk kebaikan, kesejahteraan umat manusia. Tak kiralah sama ada dia orang Islam ataupun yang bukan Islam. Allah turunkan agama ini, hukum ini untuk dilaksanakan di dalam kehidupan untuk memberi kesejahteraan kepada setiap lapisan manusia. Ada perkara-perkara yang tidak ditetapkan. Ya, ini banyak perkara-perkara lain yang tidak ditetapkan. Yang itu Allah beri kepada manusia untuk memikirkan apa yang sesuai dengan manusia. Kerana perkara tersebut yang tidak ditetapkan itu kadang-kala berbeza mengikut iklim, berbeza mengikut geografi, berbeza dengan keadaan manusia. Maka tak ditetapkan. Tapi kalau benda itu benda yang penting, semua manusia perlu patuh, itu Allah tetapkan. Contoh di mana? Semayang 2 rakaat ni, tuan-tuan ingat dekat Bandar Puteri je semayang subuh 2 rakaat. Tuan-tuan pergi mana pun semayang subuh 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat tak 3? Yang ni hang jangan fikir. Ini manusia tak mampu fikir. Semayang Zuhur, Asar 4 rakaat. Kat Bandar Puteri je kan? Tak, semua. Pasal itu perintah Allah. Perintah Allah ini sesuai untuk semua manusia dan semua negara ataupun bangsa. Itu sama je lah. Bila Allah tetapkan rasuah itu haram. Rasuah itu haram. Pasal apa Allah tetapkan? Pasal Allah tahu benda tu akan menghancurkan manusia. Menghancurkan peradaban manusia. Kalau manusia nak fikir sendiri tak mampu kadang-kadang. Maka Allah tetap ini haram, jangan buat. Haram rasuah itu di Bandar Puteri saja ke? Bukan, di semua tempat. Benda ni benda yang kolektif, semua tempat, semua benda, semua tempat, semua bangsa, semua negara. Tapi ada perkara-perkara yang Allah tetapkan asas-asasnya saja. Tetapi dari segi detailnya terpulang kepada manusia. Contohnya apa? Contohnya Allah tetapkan wajib menutup aurat. Betul kan? Wajib menutup aurat. Allah ada tetapkan pakai pakaian tebal ke nipis ke ada? Ada tetapkan? Tebal ke nipis ke warna apa ke? Daripada bulu ke tidak ke ada? Tak. Yang ditetapkan apa? Tutup aurat. Pasal apa? Tak secara detail. Pasal benda tu berbeza sesuai dengan iklim, geografi dan keadaan manusia. Lihat saya cakap. Jadi manusia kalau nak cari kesejahteraan perlu kembali kepada perintah dan hukum hakam
Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali manusia sombong cuba-cuba untuk mencabar hukum hakam dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Cara hidup manusia yang betul dan benar adalah dengan mengikut peraturan-peraturan yang terkandung dalam agama. Jadi kalau kita nak tahu, kita nak bentuk cara hidup yang baik, cara hidup yang benar pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, maka kita kena salurkan, kita kena bentuk cara hidup kita ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang terkandung di dalam syariat, di dalam agama. Kita kena sesuaikan dengan hukum agama. Bukan kita jadikan hukum agama tu sesuaikan dengan kita, tak boleh. Kita kena sesuaikan diri kita ni dengan hukum agama yang terkandung dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan berpandukan dari segi pelaksanaan agama Allah Subhanahu wa taala itu kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja kita ni membentuk cara hidup yang diredai oleh Allah, membentuk keluarga yang diredai oleh Allah, membentuk masyarakat dan negara yang diredai oleh Allah. Caranya apa? Kita pastikan hidup kita ini bersesuaian dengan peraturan-peraturan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya, apa sahaja suruhan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka ambillah akan dia serta amalkan. Ini perintah Allah. Apa saja hukum hakam yang ditetapkan, yang dibawa, yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka kamu ambillah dan amalkan. Ini hukum hakam yang wajib-wajib ini, amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, yang haram-haram ini untuk kamu lakukan, maka berhentilah daripada melakukannya. Adapun perkara yang diharamkan ini, berhenti. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita supaya hidup kita ini sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah." Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik. Allah beri cap mohon. Kalau kamu nak ikutan yang baik dalam hidup kamu, sama ada dalam perkara hubungan manusia individu dengan Tuhan, sama ada dalam perkara keluarga, sama ada dalam perkara yang berkaitan dengan masyarakat, dalam masalah ekonomi, dalam masalah apa sekalipun, maka contoh yang paling baik ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita apa? Tugas kita pastikan hidup kita ini sesuai dengan apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan menjalani hidup berdasarkan hukum-hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka akan terbukalah pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan manusia akan mendapati dirinya hidup seiras dengan tabiat semula jadinya dengan alam yang didiaminya. Apa yang kita akan perolehi kalau kita bentuk satu kehidupan sesuai dengan ajaran agama ini? Allah Subhanahu wa taala akan membuka bagi kita pintu-pintu keberkatan dari langit dan akan keluar keberkatan daripada bumi. Akan turun pelbagai jenis kebaikan di dalam hidup kita. Kerana apa? Kerana sama. Makhluk ini semua taat perintah Allah. Kita pun taat perintah Allah, maka dia menjadi baik hubungan itu. Tidak ada percanggahan. Maka Allah janji,
Kalau kita ikut perintah Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rahmatnya kepada manusia. Pada waktu itu, terlaksanalah makna yang terkandung dalam makna iman yang diambil dari perkataan aman. Iman ambil daripada perkataan aman yang bermaksud tenteram. Pasal apa? Kehidupan kita sesuai dengan perintah Allah. Juga terlaksana makna yang terkandung dalam perkataan Islam yang berasal daripada perkataan salam yang bermaksud sejahtera. Jadi, kalau kita ikut, pastikan hidup kita sesuai dengan ajaran agama, maka akan terbentuk ketenteraman, kesejahteraan. Dengan terlaksananya hukum Allah Subhanahu wa taala dalam segenap hidup manusia, maka akan tersebarlah dengan luasnya keamanan dan kesejahteraan di atas muka bumi ini. Jadi Islam ini bukan hanya agama untuk diamalkan oleh individu, tetapi agama yang mana peraturannya perlu dilaksanakan agar setiap manusia dapat mengecapi keamanan dan kesejahteraan yang mana datangnya daripada pemilik alam ini. Kesejahteraan, kebaikan, keamanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala terhadap orang-orang yang taat dan terus-menerus melaksanakan perintah Allah, yang terus-menerus patuh kepada hukum hakam peraturan Allah. Firman Allah taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Firman Allah taala yang bermaksud, dan Tuhan berfirman lagi, kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, iaitu beriman dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hidup sesuai dengan apa saja hukum yang Allah tetapkan, hukum Allah itu dilaksanakan di dalam kehidupan ini. Apa kata Allah? Janji Allah, tentulah, pastilah kami akan membukakan kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Allah bagi. Kalaulah manusia itu benar-benar beriman dan bertakwa, iaitu menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, Allah janji pasti akan dibukakan pintu-pintu keberkatan dari langit dan juga bumi. Tidak betul kata-kata sebahagian manusia, kalau kita laksanakan perintah Allah, kalau kita laksanakan peraturan yang Allah tetapkan, akan mundurlah hidup kita. Itu tak betul itu. Ada yang mengatakan kalau kita ikut Islam, akan mundurlah negara. Mana pula jadi mundur? Kalau kita laksanakan hukum yang Allah tetapkan, akan berlaku kezaliman. Mana datang pula kezaliman? Kezaliman ini datang, ketidakadilan itu datang apabila kita menghukum sesuatu mengikut nafsu kita, mengikut kepentingan diri kita, mengikut kepentingan kumpulan kita, mengikut kepentingan bangsa dan sebagainya. Barulah ada kezaliman, ketidakadilan. Tapi kalau Allah yang perintahkan, apa yang Allah perlukan daripada makhluk dia? Allah tidak ada keperluan kepada makhluk ini. Tetapi Allah tetapkan setiap peraturan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan bagi manusia untuk hidup di dunia ini dan mendapat kebaikan di akhirat nanti. Itulah sedikit tentang apa yang disebutkan dalam kitab ini. Pentingnya kita kembali kepada Islam, dan kita kena ingat tunduk kita kepada perintah Allah itu adalah natijah daripada keimanan kita terhadap rukun-rukun iman yang kita pelajari. Rukun iman kita, mengucap 2 kalimah syahadat itu mengikat kita untuk tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan, dan insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.